di mana kita akan mengetahui pula berkenaan dengan Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam 2024, dan kita menghadirkan 3 pegawai narasumber untuk memberikan penerangan berkenaan dengan program ataupun projek ini. Jadi dengan berbesar hati kita memperkenalkan daripada hujung dulu Yang Mulia Dr. Haji Abang Hazamin bin Haji Abang Taha, Timbalan Pengerusi Bersama dari Kolej Universiti Pegurat Utama Seri Begawan, yang juga bagi projek Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam, dan seterusnya Hani. Ya, kita bersama dengan Yang Mulia Profesor Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, Timbalan Pengerusi Bersama dari Universiti Islam Sultan Sharif Ahri bagi Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum puan. Ya, dan kita juga bersama dengan Yang Mulia Awang Samsudin bin Puasa, Timbalan Pengerusi Bersama dari Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam 2024. Assalamualaikum tuan. Semuanya dan selamat datang ke Rampai Pagi. Ya. Baik, kita akan terus kepada agenda kita ni pada pagi ini. Ingin kami mengetahui dan pastinya para penonton mengetahui berkenaan dengan latar belakang Mahrajan, bila ianya akan diadakan. Kita ajukan kepada pengurusi bersama perwakilan daripada Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam 2024 adalah merupakan projek pertama yang julung kali diadakan dan dikendalikan secara berkolaborasi oleh Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah melalui Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bersama dengan 2 buah institusi pengajian tinggi iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan juga Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, dan sebuah institusi luar negara iaitu Research Center and Islamic Art, History and Culture, dengan singkatnya itu RSICA, daripada Republik Turki. Pertubuhan ini adalah merupakan salah satu pertubuhan di bawah OIC, iaitu Pertubuhan Kerjasama Islam. Dan alhamdulillah pelaksanaannya ialah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah melalui Pusat Pengajian Kaligrafi dan Kesenian Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah telah membuat satu perjanjian kerjasama bersama dengan penganjuran Mahrajan, iaitu festival, dan kerjasama ini telah ditandatangani oleh 4 agensi pada 12 hari bulan Julai 2024 yang lalu. Dan Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam ini akan berlangsung selama 3 hari, bermula pada 16 hari bulan Oktober sehingga 18 hari bulan Oktober 2024, dan ianya akan bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa. Begitu menarik sekali. Jadi ini julung-julung kali yang diadakan. Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa akan berlangsung selama 3 hari seperti yang dikatakan sebentar tadi, 16 Oktober hingga 18 Oktober di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Seterusnya mungkin dapat diketahui mengenai dengan tema dan juga objektif bagi Mahrajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam. Silakan Yang Mulia Tuan Doktor. Okay, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tema Mahrajan adalah pemberdayaan seni kaligrafi Islam, ataupun Empowerment of Islamic Arts Calligraphy. Jadi dalam mendukung tema ini, Mahrajan atau festival ini bertujuan ataupun objektifnya adalah pertama, untuk mengembangkan penyebaran ilmu seni kaligrafi ke pelosok serantau dan meningkatkan kesedaran umat Islam di negara-negara serantau dan antarabangsa terhadap kepentingan seni kaligrafi Islam dalam pelbagai aspek. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi membuka ruang kepada pakar-pakar dan tenaga mahir tempatan dan juga luar negara berkumpul dan berkongsi pandangan dan memberikan tunjuk ajar yang setentunya dapat membantu dalam mengembangkan ilmu seni khat atau kaligrafi dan kesenian Islam kepada pencinta seni khat khasnya dan kepada orang awam amnya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi landasan ataupun platform bagi memberikan kewujudan dan perkembangan kesenian kaligrafi di negara Brunei Darussalam ke peringkat antarabangsa.
Penganjurannya adalah untuk merapatkan dan mengeratkan hubungan persaudaraan dan persefahaman dengan institusi-institusi berkaitan dari dalam dan luar negara, khususnya dalam memperkembangkan bidang seni khat atau kaligrafi dan kesenian Islam, atau ada 3 objektif yang ingin dicapai melalui Maharajan ini. Walaupun samping lain tadi boleh melihat kadang-kadang arah TikTok ke YouTube. Turis ia akan meng-highlight kalau datang ke Brunei itu Jawi. Jadi bisa penggunaan Jawi, dan tambah dengan kaligrafi ini bukan setakat penggunaan Jawi tapi Jawi yang lawa bisa. Seni kaligrafi, seni tulisan kaligrafi ya. Baik, dalam hal ini juga mengajukan soalan ini kepada Timbalan Pengurusi Bersama dari Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sebenarnya siapa sasaran untuk menyertai Maharajan ini nanti? Selain daripada para penggiat seni khat tanah air dan daripada luar negara, orang ramai juga adalah dialulukan untuk menyertai Maharajan ini, di mana disediakan sudah beberapa bengkel-bengkel dan juga pembentangan kertas kerja. Alhamdulillah setakat ini Pusat Kaligrafi telah menerima sebanyak 150 penyertaan daripada luar negara yang berhasrat untuk mengikuti bengkel-bengkel dan juga pembentangan kertas kerja ini. Jadinya pastinya pencinta-pencinta seni khat ini ingin mengetahui dan tidak sabar untuk mengikuti. Namun pastinya juga yang menjadi kemusykilan adalah program ataupun aktiviti yang akan diadakan sepanjang Maharajan tersebut. Jadi mungkin dapat ditanyakan kepada Yang Mulia Profesor Dr. Siti Sarah mengenai dengan pengisiannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih. Alhamdulillah melihat kepada acara-acara untuk sebagai pengisian Maharajan Kaligrafi Antarabangsa. InsyaAllah pelbagai program telah pun dirancang dan insyaAllah akan terlaksana. Okay, yang pertama adalah tentunya majlis perasmian Maharajan Kaligrafi Islam, yang mana ianya diteruskan juga dengan majlis penyampaian hadiah pertandingan seni khat peringkat serantau Asia, jadi pemenang-pemenang yang datang daripada dalam dan luar negara. Dan juga seterusnya juga akan ada pembentangan ucap tama yang mana akan disampaikan oleh Yang di-Pertua Seni Khat Kebangsaan Malaysia pada majlis peresmian itu nanti. Yang ketiga juga menarik juga untuk dikongsikan di sini adalah pameran kaligrafi, yang mana pameran kaligrafi ini akan menunjukkan atau menampilkan hasil karya pemenang-pemenang yang mengikuti seminar pertandingan pertandingan seni khat peringkat serantau Asia, dan juga hasil karya daripada PPKKI dan UNISA dan juga Kupu SP. Dan juga perlu juga dikongsikan di sini bahawa akan ada demonstrasi atau tata cara daripada 3 pakar yang didatangkan daripada Turki, iaitu Encik iaitu Mr. Eladuddin Kilish daripada Turki, dan juga Mr. Blaid Hamidi daripada Morocco, dan juga tidak ketinggalan daripada orang tempatan Ketani sendiri, Yang Mulia Awang Burhanuddin bin Haji Abdul Wahab. Kemudian insya-Allah dan persembahan ini akan diadakan secara live. Dan di antaranya juga ada, di samping ada pembentangan kertas kerja yang disampaikan oleh wakil daripada yayasan tadi, dan juga dibukakan kepada orang ramai pertandingan seni khat secara spontan. Jadi insya-Allah ia akan lebih menarik. Bagi tujuan kita supaya tujuan untuk memartabatkan seni kaligrafi ataupun seni. Jadi maksudnya sini konsep pameran itu lebih interaktif juga kepada para pengunjung. Namun kalau kita menyentuh mengenai dengan pembentangan kertas kerja, pasti ada panel yang turut dihadirkan daripada luar negara. Bayangkan dinyatakan tadi setakat ini 150 penyertaan daripada luar negara, dan ini luar biasa sebenarnya. Mungkin dapat diterangkan Tuan ahli-ahli panel yang akan membuat pembentangan dan juga mendalikan bengkel-bengkel di sepanjang Maharajan ini. Bagi penggiat seni khat, sebahagian nama-nama ahli panel ini memang tidak asing bagi diorang. Seperti daripada Morocco, penulis khatat ataupun penulis khat Blaid Hamidi
Dan ada juga disediakan adalah daripada penulis khat daripada Turki, Republik Turki, iaitu penulis khat Efdaluddin Kilic, penulis khat Ahmad Said Depeler, dan juga penulis khat Nachati Sancaktutan. Dan daripada ada ketinggalan juga daripada negara Darussalam yang diwakili oleh Dr. Haji Muhammad Sahrul Azmi bin Haji Muluk dan juga Awang Adi Yusnira bin Haji Johari daripada negara Darussalam. Baik, begitu menarik sekali antara pengisian juga yang akan dibawakan. Dan seterusnya mungkin dapat diketahui bagi pihak College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan sebagai sebuah institusi pengajian Islam yang bertanggungjawab mengeluarkan guru-guru agama di negara ini, apa antara inisiatif Kupu SB dalam perkembangan kaligrafi di Brunei, dan seterusnya apakah sokongan Kupu SB dalam sama-sama menganjurkan Maharajan Kaligrafi Antarabangsa 2024 ini? Silakan Tuan. Okey, sebagaimana yang tadi maklum, Kupu SB merupakan pengeluar guru-guru agama di negara Brunei Darussalam dari hujung 60-an ataupun awal 70-an dulu, sebelum dinaik taraf kepada College University dengan nama Mata Perguruan Agama. Jadi tetah kekuatan Ketani di negara Brunei Darussalam di rantauan ni, kita ni memang dipandang tinggi oleh negara-negara terserantar masuk Indonesia, di mana kita ni secara umum umat Islam boleh menulis dan sekurang-kurangnya boleh membaca. Sebab kita ni ada sekolah agama, dan sekolah agama itu pun ramai yang hadir dan masa ini wajib. Dan guru-guru agama ini dikeluarkan oleh Kupu SB, dan tenaga pengajar itu diajarkan tulisan Jawi, bukan setakat diajarkan tulisan Jawi, diajar macam mana mengajar tulisan Jawi itu. Dan juga dilatih, didedahkan dengan khat ataupun kaligrafi Islam itu secara umumnya. Dalam Maharajan ini Kupu SB di samping jadi jawatan kuasa kerja, jawatan kuasa, dia juga menghantar yang sebutkan tadi Dr. Muhammad Sahrul Azmi bin Haji Muluk, penolong rais Halawal Pelajar, akan membentangkan salah satu kertas kerja berkenaan dengan kaligrafi Islam dalam sebagai ikon dalam masjid-masjid utama di negara Brunei Darussalam yang boleh saja menjadi syiar. Dan juga ada bengkel penulisan Bismillah ataupun Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu terbuka kepada yang berminat untuk ikut macam mana menulis Bismillah dengan lurus dan lawa. Lurus juga, lawa juga. Itulah beberapa sumbangan yang dalam Maharajan, kalau tadi secara umum yang diangkat oleh Kupu SB, insyaAllah. Ya, apa yang dapat kita katakan gabungan yang cukup signifikan apabila Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan bekerjasama juga dengan Universiti Islam Sultan Syarif Ali serta College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, masing-masing ada kekuatannya. Dan saya juga turut difahamkan di Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah ada bahagian khusus yang berkaitan dengan seni penulisan, seni khat juga. Kita pernah mengundang sebenarnya salah seorang karyawan di sana mempamerkan tulisan lukisan seni khatnya cukup indah sekali. Dan di kesempatan yang kita ada untuk masing-masing pengurusi bersamanya, kita memberikan peluanglah untuk memberikan mungkin seruan dan juga harapan dengan adanya penganjuran Maharajan Kaligrafi Antarabangsa 2024 ini. Mungkin kepada Profesor Dr. Siti Sarah dulu. Terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah, apabila tadi melihat seperti mana yang dinyatakan Puan tadi bahawa gabungan ini sangat unik dan yang merupakan julung-julung kalinya diadakan, jadi usaha ini perlu dihargai, usaha yang dibuat oleh pihak yayasan menerusi PPKKI ini perlu dihargai, dan ianya alhamdulillah apabila pemilihan kepada UNISA dan Kupu SB ini satu penghormatan rahamiah untuk tadi sama-sama sebenarnya untuk memartabatkan. Jadi apabila kerjasama daripada pelbagai institusi, maksudnya daripada pengajian daripada guru-guru, insya-Allah tulisan Jawi akan hidup subur di Brunei Darussalam. Jadi insya-Allah UNISA akan sama-sama turut menjayakan penganjuran Maharajan. Seterusnya mungkin dapat didengarkan harapan dari pihak yayasan sendiri. Silakan Tuan. Saya mewakili penganjur 4 buah institusi penganjur ini, sangat mengalung-alungkan orang ramai, khususnya penggiat-penggiat seni khat dan juga belia-belia untuk ikut menyertai program-program yang telah disusun dan diatur sepanjang 3 hari Maharajan ini diadakan.
Dan untuk maklumat lanjut mengenainya, orang ramai bolehlah melayari Instagram Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah, iaitu ppkki.yshhb atau talian hotline 7121 510. Jadi habis kita boleh kunjungi juga nanti 16 Oktober hingga 18 Oktober selama 3 hari di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas, yang mana ada bengkel, ada pameran pembentangan kertas kerja, begitu juga pertandingan seni khas secara spontan. Jadi sama-sama meriahkan Maharajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam 2024 nanti. Dan juga memberikan peluang kepada Yang Mulia Dr. Haji Abang Hazmin, mewakili dari Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, harapan dan juga mungkin saranan, ingatan bersama untuk kesejahteraan para pengunjung barangkali juga tu semasa menyaksikan Maharajan selama 3 hari. Ya. Disuruh untuk mengambil peluang ini, sebab tadi sudah sebutkan bukan selalu, jarang-jarang. Walaupun kita ni tadi disebutkan tadi sudah mengamalkan jaga jawi, ada sudah kata tu, tapi kali ini ia adalah untuk di peringkat, untuk menonjolkan di peringkat antarabangsa. Sebabnya jawi untuk tutur rantau Melayu, tapi kaligrafi Islam ataupun khat itu bukan setakat di rantau Melayu, tapi negara-negara Arab. Sebab patut sabut didatangkan daripada Morocco, walaupun namanya Blait, bukan dari Kuala Blait, itu dari Morocco dan juga dari Turki. Ini peluang ini perlu kami ambil, bukan sebab jarang-jarang. Dan nilainya tinggi, insyaAllah. Baik, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita atas kesudian pada hari ini memberi penerangan mengenai dengan Maharajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam 2024. Kami harapkan dan kami doakan juga agar semuanya berjalan dengan lancar dan juga mencapai objektif yang telah pun ditetapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.